Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Reza Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 30 Mei 2023. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan dakwaan kerajaan menawarkan kerjasama dengan PAS dalam kerajaan perpaduan. Anwar berkata beliau sama sekali tidak dimaklumkan berhubung perkara itu, malah ia tidak pernah dibincang di peringkat pimpinan tertinggi kerajaan antara Pakatan Harapan PH atau Barisan Nasional BN. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mendedahkan pernah dihubungi beberapa kali daripada orang tertentu yang menawarkan kerjasama dalam kerajaan perpaduan pada Ahad lalu. Beliau bagaimanapun mempersoal tawaran itu dengan berkata ia sepatutnya memberi kelebihan kepada PAS kerana parti itu mempunyai kerusi parlimen lebih banyak daripada parti lain. Tibarannya pula Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man semalam dilaporkan turut menyokong dan mengesahkan dakwaan tersebut, malah tawaran yang disampaikan wakil kerajaan itu telah bertemu dengan beliau sendiri. Namun katanya PAS menyatakan pendirian untuk kekal bersama Perikatan Nasional PN. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tengah hari tadi membenarkan permohonan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Parti Peribuni Bersatu Malaysia Bersatu untuk mencabar perintah pembekuan akaun parti itu dan larangan perjalanan yang dikenakan terhadap bekas Perdana Menteri itu. Hakim Dato' Ahmad Kamal Mak Syahid memutuskan demikian selepas mendapati permohonan tersebut bukanlah sesuatu yang remeh atau menyusahkan. Pada 8 Mac lalu, Pegawai Awam Parti Datuk Muhammad Suhaimi Yahya dan Muhyiddin bagi pihak parti memfailkan semakan kehakiman dengan menyatakan tindakan membekukan akaun CIMB Islamic Bank Berhad dan Ambank milik parti itu dilakukan dengan niat jahat. Bersatu mendakwa tindakan itu adalah penyalahgunaan kuasa dan proses undang-undang dalam merencanakan siasatan serta pemangsaan politik terpilih terhadap kepimpinan Bersatu, Perikatan Nasional PN dan Muhyiddin. Bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin yang telah memfailkan saman fitnah terhadap Ketua UMNO bahagian Sungai Besar Datuk Seri Jamal Mat Yunus berhubung isu pengundi hantu didengar pada 26 Jun depan. Tarikh berkenaan diputuskan Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Nik Nur Amalina Mat Zaidan ketika pengurusan kes itu menerusi e-review pagi tadi. Menurut penyata tuntutan yang difailkan Khairi pada Pimpinan Agung UMNO 2022 14 Januari lalu, Jamal mendakwa beliau membuat kenyataan jahat terhadap UMNO berhubung isu pengundi hantu. Saman tersebut difailkan melalui firma guaman Tuan Azad Izzuan Syakil pada 24 Mei lalu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan Khairi turut menuntut ganti rugi khas RM1 juta, ganti rugi am dan perintah agar Jamal menerbitkan permohonan maaf di akaun Facebook dan TikTok serta dalam akhbar utama bahasa Melayu, Inggeris dan Cina. Lembaga Hasil Rab Negeri LHDN merekodkan kutipan cukai tertinggi dalam sejarah pada tahun lalu iaitu sebanyak RM175 bilion sekaligus menjadi petanda kadar pematuhan cukai dalam kalangan rakyat bertambah baik. Bercakap kepada Utusan Malaysia, Pengarah Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif LHDN Ranjit Kaur berkata nilai cukai individu merekodkan sebanyak RM39.26 bilion dengan golongan T20 menyumbang nilai terbesar RM33.68 bilion atau 85% daripada kategori berkenaan. Menurut beliau, jika mengambil kira jumlah cukai keseluruhan, T20 menyumbang 19% daripada kutipan RM175 bilion. Menurut beliau, jumlah sumbangan cukai golongan M40 pula sebanyak RM5.38 bilion iaitu 13% daripada kutipan kategori individu atau 3% daripada keseluruhan kutipan cukai. Tambahnya, amount sumbangan cukai yang dikutip daripada syarikat-syarikat pula merekodkan jumlah RM97.94 bilion bersamaan 55% daripada kutipan keseluruhan. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my.
Kejadian seorang wanita ditikam sehingga maut oleh bekas tunangnya di sebuah premis pusat beli belah di Jalan Haji Saman, Kota Kinabalu semalam adalah bermotifkan cemburu. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Kalsum Idris berkata hasil siasatan pihaknya juga mendapati suspek berusia 33 tahun itu bertindak demikian kerana tidak berpuas hati dengan tindakan mangsa yang memutuskan hubungan mereka 2 hari sebelum kejadian. Jelasnya situasi itu menyebabkan suspek berang dan bertindak menikam mangsa sebanyak 8 kali pada bahagian tubuh mangsa sehingga mengakibatkan kematian. Suspek berusia 33 tahun yang masih berada di lokasi kejadian bagaimanapun berjaya ditahan pihak polis bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu. Mahkamah Tinggi hari ini menetapkan 8 Ogos depan bagi keputusan kedua-dua pihak pelakon Diana Daniel dan suaminya Farid Kamil berhubung hadanah interim atau hak penjagaan sementara bagi 2 anak mereka. Hakim Syari'i Zulfikri Yaswa menetapkan tarikh itu selepas kedua-dua pihak memaklumkan akan memfailkan dokumen hujahan berkaitan kes secara serentak buat 2 anak mereka iaitu Muhammad 10 tahun dan Nur Aurora 8 tahun. Terdahulu semasa prosiding, Peguam Syari'i Fakrul Azman Abu Hassan yang mewakili Farid selaku responden memaklumkan pihaknya akan memfailkan affidavit tambahan antaranya melibatkan resip dan perbelanjaan. Berhubung hadanah interim yang akan tamat pada hari ini, Mahkamah kemudiannya membenarkan permohonan Diana untuk melanjutkan hadanah interim sehingga tarikh 8 Ogos depan. Beralih ke berita luar negara, sebuah pasukan penyiasat paranormal mendakwa berjaya merakam hantu yang membuka pintu di hotel paling berhantu di Britain iaitu Dewan Kasti Bromwich di Birmingham. Turut di laman media sosial, rakaman video itu memaparkan pintu hotel yang dibina antara tahun 1557 hingga 1585 itu perlahan-lahan dibuka. Salah seorang penyiasat, Charlie Harker, kemudiannya berterima kasih kepada entiti yang ada di hotel itu kerana membuka pintu sebagai tanda persahabatan antara mereka. Dalam pada itu, 2 penampakan hantu juga didakwa berjaya dirakam pada 17 April lalu dan satu daripadanya menunjukkan separuh muka kelihatan di tingkap manakala imej kedua menunjukkan kelibat memakai pakaian berwarna emas. Switzerland menduduki tempat pertama dalam senarai negara paling kurang bermasalah di dunia. Prestasi negara Eropah Tengah itu berdasarkan laporan dikeluarkan oleh Hank Annual Misery Index. Indeks tahunan itu menyenaraikan hampir 160 buah negara dengan mengambil kira beberapa faktor termasuk kadar pinjaman bank, pengangguran dan inflasi. Switzerland yang merupakan antara negara paling kaya di dunia mempunyai jangka hayat tertinggi selain sistem pendidikan yang bagus dan ekonomi yang stabil. Negara yang mempunyai kira-kira 9 juta penduduk tersebut berada di kedudukan antara 20 negara teratas paling kurang bermasalah selama 7 tahun berturut-turut. Kuwait di tempat kedua, diikuti Ireland di kedudukan ketiga dan Jepun di tangga keempat. Malaysia pula berada di tangga kelima. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi negara, kerajaan berhasrat meningkatkan daya tarikan Kuala Lumpur sebagai pusat syarikat pemula dan industri digital serantau untuk menarik pelaburan dan bakat digital ke negara ini. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata langkah itu memerlukan perubahan dasar yang agresif mencakupi pelbagai bidang termasuk penyatuan usaha agensi-agensi kerajaan, proses visa pekerjaan lebih cekap dan terbuka, insentif digital lebih menarik dan penghasilan tenaga kerja dalam industri digital pada skala nasional. Menurut beliau, pihaknya kini sedang bekerjasama dengan kementerian lain untuk merancangkan ekonomi digital negara dengan 2 sasaran utama diletakkan untuk menambah baik ekosistem digital lebih berkesan.
Untung bersih Petronas Chemical Group Berhad PCG meningkat 11% kepada RM536 juta bagi suku pertama tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023 berbanding RM484 juta bagi suku keempat tahun lalu. PCG dalam satu kenyataan berkata meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi dunia serta permintaan yang semakin berkurang daripada pengguna dan sektor pembuatan, kumpulannya berjaya mengekalkan daya tahan kewangan walaupun mengalami penurunan harga purata produk. Pengarah urusan yang turut merangkap Ketua Pegawai Eksekutif PCG Insinyur Muhammad Yusri Muhammad Yusof berkata kumpulannya telah merekodkan suku yang kukuh walaupun berhadapan dengan permulaan tahun yang mencabar. Katanya meskipun PCG telah mengenal pasti beberapa pergerakan yang menggalakkan di daerah tertentu pada suku pertama, sektor kimia secara keseluruhan masih kekal berhati-hati lantaran harga tenaga yang masih tidak menentu. Kita beralih ke berita sukan. Pemilik Kelantan FC Norizam Tukiman atau Zam Saham berjanji akan membayar baki 50% gaji pemain pasukan itu yang ditahan sebelum ini. Zam Saham berkata semua gaji pemain sudah dibayar dan tiada sebarang tunggakan kecuali baki sebanyak 50%. Dalam hantaran di laman Facebooknya hari ini, Zam Saham turut berharap pemain dapat memberikan aksi terbaik dan meraih kemenangan dalam perlawanan minggu ini. Kelantan FC ketika ini dilanda pelbagai masalah luar padang sehingga menjejaskan prestasi pasukan yang ketika ini menghuni kedudukan kedua tercorot Liga Super dengan 4 mata selepas mengharungi 12 perlawanan. Bintang Paris Saint-Germain PSG Kylian Mbappe dipilih sebagai pemain terbaik Ligue 1 musim ini buat kali keempat berturut-turut selepas memastikan PSG merekodkan kejuaraan ke-11. Mbappe 24 tahun menjaringkan 28 gol bagi Liga musim ini dan berada pada landasan tepat untuk menamatkan kempen sebagai penjaring terbanyak Ligue 1. Sebagai rekod kejayaan Mbappe itu mengatasi Zlatan Ibrahimovic yang memenangi anugerah tersebut yang mula diperkenalkan pada 1994 sebanyak 3 kali ketika bersama PSG. Dalam hari itu, anugerah jurulatih terbaik pula diberikan kepada pengendali Lens Van Heijs selepas membawa kelab itu muncul naik juara Ligue 1 dan kembali ke Liga Juara-Juara buat kali pertama selepas 2 dekad. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 31 Mei 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Reza Roslan, dan saya mewakili warga kerja MMTV ingin mengucapkan selamat menyambut Pesta Keamatan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.